Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat berpuasa lagi sekali, selamat sihat walafiat, dan anda sekalian yang mana dah bersedia sekarang, saya akan terus pergi ke topik yang seterusnya supaya kita tidak buang masa, sebab kemungkinan anda banyak nak gunakan masa untuk lebih banyak mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Tetapi ini juga majlis ilmu yang insya-Allah mendapat berkat. 30% yang ada masalah gastrik. Dan gastrik ni selalunya orang confuse antara gastritis, kalau orang Melayu tu kata sakit gastrik lah, atau pedih perut lah, atau sakit ulu hati lah, ataupun rasa macam pisau menyucur, krem, ni lah, kadang-kadang sampai menggulung-gulung pun ada juga sakitnya tu. Tapi ada orang sampai dia naik ke dada, sampai naik ke leher kan, naik ke tekak ni, sampai lidah pun kadang-kadang naik macam pahit semua tu. Okey, jadi anda jangan confuse. Ada yang dinamakan acid reflux. Jadi kita habis cepat-cepat masalah acid reflux dulu kan, sebab ni topik yang lebih besar, yang lebih orang kata kasar juga penyakit dia. Yang kalau you jangan confuse, bila dia naik kat dada, dia rasa macam terbakar, dia rasa sampai kat leher, batuk-batuk, muntah, nausea, tak, lawyer dan sebagainya tu, yang tu selalunya GERD. Dan GERD ni selalunya bila you makan dia lebih teruk. Heran kan, selalunya orang kalau gastrik ni kalau makan dia rasa lega sikit. Itu gastrik yang saya nak cerita hari ni. Tapi kalau you makan dia lebih teruk, okey, berarti you selalunya ada acid reflux. Acid reflux maksudnya di bawah esophagus ni, mulut. Lepas tu ni esophagus nak masuk ke perut kan. Jadi sambungan tiub tu selalunya dah ada sedikit kelonggaran dia punya kontrol di spring kat bawah sebelum dia nak masuk ke perut. Maka spring tu dah longgar, jadi asid boleh naik ke atas. Ini sampaikan besok you nak tidur pun kena pakai 2-3 bantal pula. Yang tu ceritanya di bawah GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, ataupun orang selalu kata acid reflux lah kan. Okey, siap. Yang hari ni kita fokus kepada yang kat belah bawah ni, yang sakit kat ulu hati, yang rasa macam, setengah orang kata macam betul-betul macam pisau menghiris. Kadang-kadang orang kata mudahlah hiris dengan pisau, macam orang tabur jus limau pula lagi atas tu, punyalah pedih. Jadi siapa yang kena macam tu boleh ambil perhatian, terutama sekali bulan puasa ni, macam mana you nak handle. Tapi you nak puasa lagi, betul tak? Okey. So yang penting ialah cuba kita tengok sign and symptoms atau gejala-gejala yang memungkinkan you tu kena gastrik. Satu lagi yang lebih teruk lepas pada gastrik, sama juga kawasan lapisan perut tu dah berlubang. Maksudnya dah sampai jadi ulcer. Tahu ulcer? Dah jadi berkudis. Jadi kalau kudis ni tak dikontrol awal-awal, dia boleh pecah terus, dan bila kena pula saluran pembuluh darah, dia boleh berdarah. Maka ini yang menyebabkan kadang-kadang orang boleh muntah darah, ataupun orang boleh sampai kat bawah tu, kalau dia turun bahagian duodenum, usus kecil, kat situ pun boleh kena ulcer juga. Kat situ pun boleh kena gastrik juga. Tapi dia sakitnya lebih kepada bawah sikit pada you punya ulu hati ni. Dia bawah kat perut you ni, bawah sikit. Yang tu kadang-kadang boleh sampai dapat buang air besar yang warna hitam pula. Najis you warna hitam. Pasal apa? Darahnya dah berkumpul ke atas, lama-lama dia tukar jadi warna hitam. Pernah tengok najis you kalau warna hitam dan sebagainya? Okey, kalau najis you warna merah, selalunya you kena selesaikan masalah buasir dulu. Suruh doktor check ya. Kalau tidak pun nanti ada kanser kolon pula nanti. Baik, bila saya sebut perkataan kanser, memang gastrik ni kalau bertahun-tahun lama sangat sampai ulcer, nanti ubat macam-macam dah dekat 10 tahun boleh menukar menjadi kanser. Sebab tu you kena dengar cerita saya. Boleh? Baik. Dalam perut kita dia ada asid yang dinamakan hydrochloric acid. Maka sebab dia 1.5 sampai 3 dia punya pH tahu tak? Kalau lagi kecil dia punya figure tu lagi kuat lah dia punya hydrochloric acid dia tu. Dalam perut kita tu ada hydrochloric acid, bila dia keluar nanti, bila nak makan nanti dia akan keluar ada potassium chloride dan sodium chloride. So very important. Sebab tu saya selalu suruh you calik garam, semua tu ada kaitan. Kalau tak cukup garam, tak cukup potassium dan tak cukup hydrochloric acid pun perut kita jadi meragam. Sebab apa? Dia tak boleh proses, sebab dia akan keluar satu enzim namanya pepsin. Pepsin ni adalah tujuannya untuk terutama sekali untuk makanan yang berdaging, protein. Ya, apa saja yang protein, dia nak ngap tu, dia nak proses, dia perlukan enzim yang kuat dan perlukan hydrochloric acid untuk pecahkan semua tu.
Okey, faham Baik. Tadi saya kata sakit. Nombor dua, ada orang yang saya rasa lawyer tadi saya dah ceritakan. Lepas tu yang sampai muntah-muntah pun ada. Ada setengah orang sampai, saya orang utara, saya panggil sedu. Tahu sedu tak? Hiccup. Sedu tu dia macam tu. Lepas tu macam tu. Okey, so yang tu ada kaitan dengan masalah-masalah gastrik ataupun GERD tadi. Tapi lebih kepada orang yang sakit ulcer atau gastritis ni, dia kadang-kadang boleh hilang berat badan dia. Tak pasal-pasal, okey, sebab pencernaan dia dah tak betul. Lepas tu dia ada masalah loss of appetite. Dia punya selera makan pun berkurangan. Memang dia selalu ada masalah gas, masalah kembung, masalah kadang-kadang kentut dan sebagainya. Sebab isu-isunya ialah sebab pencernaan tu tidak komplit, tidak sempurna, maka dia senang jadi fermentasi, maka keluar gas dan macam-macam lagi. Dan ujung-ujung yang kita tak nak tadi, saya kata apa, jangan sampai jadi warna buang air besar tu warna hitam pula. Nanti saya akan cerita apa nak buat ni. Sekarang kita kena kenal pasti sama ada you kena gastrik ataupun you kena acid reflux. Semua dah faham acid reflux lebih pada atas, lebih pada sampai ke tekak semua ni. Kalau belah pertengahan dada sampai ke bawah tu, selalunya dia lebih kepada gastrik. Lebih-lebih lagi kat ulu hati ni. Faham ulu hati tak? Bawah pada ni, tempat button saya ni, bawah tu. Okay, tak nampak kat sini. Okey, baik. So, soalannya apa penyebab dia? Okey, selalunya penyebabnya tidak lain tidak bukan ialah stres. Itu nombor satu. Nombor dua, sebab tu nanti kalau saya kata stres nak kena kurangkan, sebab apa? Punca dia ialah stres. Jadi kita kena cari punca dia, baru kita boleh uruskan. Kalau tidak, nanti kalau saya bagi kat you ubat. Contoh, kalau you sakit, doktor ataupun farmasi dia selalu akan bagi antacid. Tahu antacid tak? Yang mengurangkan asid. Kalau you kena acid reflux yang naik sampai ke leher atau tekak tu, yang tu kalau you bagi antacid lama-lama sangat, sampai bila pun tak baik. Pasal apa? Isunya bukan isu yang asid you banyak. Isunya ialah asid you tak cukup. Tapi orang yang gastrik hari ni punya topik, dan orang yang ada ulcer kan, yang saya duk cerita sekarang ni, dia selalunya masalahnya apa? Asidnya berlebihan sangat pula dah. Jadi dia betul bila mula-mula dia ambil ubat-ubat antacid ni, semacam H2 blockers ataupun protein pump inhibitors, nama-nama ni tak payah ingat, tapi nama-nama kat kedai tu macam Zantac lah, Gaviscon lah kan, ingat tak ubat-ubat kapur semua tu, calcium carbonate semua tu, yang tu kalau nurse ataupun you punya farmasi bagi, itu berarti dia nak menurunkan sikit masalah asid you lebih. Pasal apa? Bila orang kena gastrik, bila kita berpuasa, kan, kalau tak ada makanan apa-apa, asid tengah duk main kat situ nanti. Lebih-lebih lagi kalau you duk fikir pasal makan je, dia fikir cukup bau saja ataupun terasa kat mulut ni saja, asid tu pun dah keluar. Jadi macam mana? So anda kena belajar masa buka puasa nanti makan ataupun buat amalan yang saya cerita sekarang. Okey, ready? Nombor satu, jaga stres. Nombor dua, kurangkan ambil ubat-ubatan painkiller. Kecuali kalau you dah sakit sangat, kalau you terpaksa buka puasa, you terpaksa, okey, diharuskan you buka puasa, bahkan you elok buka puasa, takut memudaratkan you kan. So you diminta jaga baik makan ubatan steroid, ubat-ubat yang painkiller, yang tu selalu menyebabkan you bermasalah besar untuk orang yang gastrik pula tu. Kenapa pula bila stres you lebih kena gastrik? Sebab rupanya perut kita, usus-usus kita ni, dia bergerak, berfungsi lebih baik dalam keadaan yang tak stres. Maksudnya dia dalam keadaan tenang. Ada orang putih panggil parasimpatetik punya keadaannya. Bila you tenang, baru perut kita boleh mencerna makanan dan berfungsi baik. Kalau you dalam keadaan stres, dia tukar. Dia tak mau bergerak ataupun dia tak berfungsi baik atau dia jam. Pasal apa? Orang yang dalam stres, dia punya saraf dia punya darah-darah dia tu diperlukan tempat-tempat yang lebih diperlukan, seperti kaki, tangan, mungkin berpeluh dan sebagainya. Sebab bila you stres, selalunya dalam keadaan yang banyak tekanan, menyebabkan tempat-tempat seperti perut, liver, bahagian pankreas, tengah-tengah ni, body kita ni tak diperlukan, tak dipakai. Jadi
rugilah sebab makanan dah masuk tapi proses tak cantik. Maka jadilah cerita-cerita seperti gastrik. Okey. Seterusnya, orang Malaysia tak minum alkohol tak ada masalah. Orang yang rajin minum alkohol memang akan jadi isu. Okey, so you tak ada masalah lah kan. Tapi ada orang yang suka makan lebih kalsium kan. Banyak kadang-kadang you pergi ambil bahan-bahan kalsium suplemen lah lebih-lebih pun boleh jadi masalah. Dan selalunya orang yang suka makan refined food. Tahu tak refined food? Makanan yang dah diproses. Semua makanan kita daripada supermarket yang dalam paket dan sebagainya, acap kali mesti dia diproses. Ini juga bermasalah. Jadi kalau you boleh buang semua-semua ni daripada peti ais you, daripada almari you, cuba you pergi tengok lepas dengan lecture ni, pergi tengok banyak tak makanan you yang saya kata bermasalah, yang ada expiry date ni. Semua yang ada tarikh luput, you tolong tolak ke tepi. Berarti dia tak baik untuk orang-orang yang nak baik gastrik. Okey, tidak abdal. Orang yang tak makan vitamin B1, 2, 6, 12, ni semua pendek cerita makanan kita tak betul lah. Tak cukup vitamin C pun boleh. So jangan fokus terus cuma kepada nak bagi hilang asid dalam perut, pergi makan ubat, dia tak akan baik sampai bila pun. Jadi kita kena betulkan vitamin C, folic acid. Nanti saya cerita macam mana untuk kita orang kampung yang tak faham mana dia C-nya, mana nak cari B6, B12, semua pening kepala aku. Kau cerita je, bagi aku makan A, B, C, aku baik, cukup. Jadi saya nak buat sampai macam tu lah. Cuma sebahagian daripada penonton ni mesti kan orang yang bijak kan. Jadi dia mesti nak tanya, so saya akan jawab. Okey, nombor 1, jangan ambil kopi, boleh tak? Sebab kopi menyebabkan dia lebih acidic. Nombor 2, siapa yang bermasalah dengan bijirin? Bukan semua bijirin, nasi semua tu kalau boleh makan tak ada gastrik tak apa. Tapi kalau you makan bijirin ataupun gandum umpamanya, atau bahan-bahan yang macam barley ke apa-apa, kalau you termakan dan you gastrik lebih teruk, berarti you ada gluten allergy. Dalam bijirin ni ada nama gluten, so you tak boleh makan. Kalau you boleh makan tak apa, no problem. Memang makanan-makanan yang spicy, yang pedas-pedas sangat, okey, kalau pedas sikit-sikit tak apa, sebab pedas dalam pepper ni, dalam bahan-bahan cili-cili ni, dia ada anti-inflammation, bagus untuk menutup you punya ulcer semua. Tetapi kalau di tengah you gastrik hari ni, you tahan-tahan sampai buka puasa, ngap benda dengan sambal yang pedas-pedas tu, memang out. Okey, tak boleh. Juga makanan-makanan yang selalu saya kata bagus kalau makanan citrus atau yang nak berlemon, nak berlimau dan sebagainya. Kalau you tengah acute tu maksudnya tengah kena gastrik, tak digalakkan. Okey, bila you dah lega besok boleh amalkan. Faham tu? Bahkan digalakkan you amal bahan-bahan makanan yang berbentuk vitamin C. Saya dah kata tadi, roti itu refine juga kan, jangan terlalu banyak. Okey, bab kata banyak sangat tepung-tepung ni pun yang dah diproses sampai jadi putih bersih tu tak bagus juga. Baik, seterusnya you digalakkan pula ambil bahan-bahan yang menghijau, seperti nombor 1 yang paling popular untuk orang gastrik. Dengar ni, mungkin you terlupa, you tak perasan, cabbage. Tahu cabbage tak? Cabbage ni gobes. Banyak main dengan gobes. Orang yang gout tak boleh, macam saya tak boleh banyak makan gobes kan. Tapi you kalau kena gastrik, gobes boleh. Okey, semua jenis buah-buahan, semua sayuran-sayuran yang menghijau semua boleh. Tetapi gobes number 1, daun merunggai yang kita cerita selalu tu kan you dah tanam pokok kan sekarang. Kalau belum siap, belum naik tinggi, belum ada daunnya, you pergi ke rumah kawan sebelah. Merunggai, semua follower saya harus tanam pokok merunggai. Okey, sebab dia antara terbaik untuk jaga gastrik, dan ada lagi penyakit lain. You suka tanam karopole kan, lepas tu semua herba-herba yang saya bagi dalam 2 minggu lepas ni, semua tu boleh, termasuklah turmeric, bawang putih, ginger kan, TGG tu, semua tu belajar main dengan jadikan teh, dan jangan lupa masuk madu lah kan. Siapa yang rajin main dengan madu, it is one of the best. Okay, so kalau you dapat madu tualang tu is the best. Madu apa lagi satu, madu kelulut tu yang saya cerita, tolong ambil, pastikan yang original. Kalau tidak, you makan gula je. Yang tu yang bahayanya. You boleh campur ginger dengan honey, you boleh campur
biji selasih. Tahu biji selasih? Kalau you rajin cari chia seed. Pernah dengar chia seed? Kalau chia seed tu untuk orang moden. Saya orang kampung, kita ambil biji selasih pun cukup. You kembangkan dia bulan-bulan puasa ni, nanti bila buka puasa, yes, you boleh main dengan biji selasih. Lepas tu, boleh siapa nak campur honey dengan lemon sikit dan black pepper. Yang ni bagi mereka yang tak gastrik teruk, boleh you main dengan ni. You ada gastrik tapi you nak mempertahankan, you sambung main dengan teh honey, lemon dan black pepper. Kalau you rasa nak banyak sikit, jangan bagi panas sangat, so that you boleh minum banyak. Ada sikit lagi apa tu saya nak cerita kat you yang susah sikit bulan-bulan PKP ni. Kita nak puasa, nak pergi cari air kelapa. Air kelapa kalau you dapat sehari sebiji, buka puasa je dengan isi dan sebagainya, one of the best, okay, untuk gastrik. Siapa yang nak pergi ambil vitamin D3, tak payah beli. Zaman-zaman ada masa sekarang ni, you jemur badan you sejam ke 45 minit ke pagi-pagi. Lepas kan saya dah buka club, The Eastern Light Club. Tadi pagi kita dah soft launch. Apanya, bukan ada club yang official pun, seronok-seronok je. Tapi siapa yang kejar matahari pagi, first class. Sun gazing, sunbathing, dapat vitamin D3 free. Okey, 45 minit bersamaan lebih kurang 4,000 ke 3,000 international unit yang you beli kat farmasi tu. Tapi kalau you malas, you nak suplemen, bagus juga. D3 tak usah takut, lebih daripada 5,000 international unit pun tak apa. Tapi sebagai maintenance untuk jaga gastrik, bagus vitamin D3 dan vitamin C. Okey, kalau you nak suplemen, bagus. Exercise wajib, ataupun kalau you dengar perkataan exercise, you rasa macam nak muntah, you cuma berjalan atau you bergerak dalam rumah aja. Maksudnya bergerak. Okey, dia tak boleh macam saya ni duduk macam ni lama-lama macam ni. Kalau saya tunduk dan saya duduk lama, dia menekan tulang belakang kita dan tulang leher ni, nerve kita tu mengganggu pencernaan. Anda tak tahu, sebab tu orang pergi chiropractic, tahu tak, yang buka pula apa tu, yang kepak dia punya leher tu kan, kak bunyi tu kan, rasa sedap ya kan. Kan ada seorang Chinese seafood tu kan, kerja dia cuma pegang orang, ngak dia bagi macam tu. Pasal apa you lega terus, rasa ringan badan? Sebab nerve you telah dibetulkan. Jadi kalau kita duduk lama, kan you nampak tak saya bongkok je macam ni. Ini adalah memang cari naas untuk banyak jenis penyakit, terutama sekali kalau yang gastrik, you rasa tak ada kaitan dengan posture you, memang ada. So banyakkan bergerak, paling lambat sejam sekali mesti up. Okey, sekurang-kurangnya pergilah buat simple stretching dan sebagainya. Bagus. Jangan lupa Sacha Inchi Oil, semua dah tahu kan Sacha Inchi Oil. Yang datang daripada tu, saya tak malu cerita sebab dia memang very popular dan memang orang tengah mencari sekarang. So please, jangan malu ambil Sacha Inchi Oil. Kalau yang tengah teruk sekarang, 2 sesi ni masa buka puasa, 2 sesi ni masa sahur. Selalunya maintenance 1 cukup. Tapi kalau you tengah menggila sakit tu, 2 pagi, kalau tak puasa pagilah, pagi 1, malam 1 sekali kan. Kita puasa ni, buka puasa selepas makan, okey, dan sahur, lepas sahur makan lagi sekali. Tengok macam mana jadi. Very good, omega 3 is a must, wajib, okey, untuk orang yang gastrik. Dan kebetulan dulu masa saya cerita lebih kurang 7-8 bulan dulu, saya tak ada keluarkan fiber up ni kan. Inilah dia antara kawan pada Sacha Inchi. 2 ni kalau you ada, insya-Allah saya menjanjikan, saya tak boleh janjikan, tapi insya-Allah 70-80% daripada anda akan dapat kelegaan. Prebiotik fiber up tu perlu diambil kalau yang sakit serius, 2 sama juga, 2 sachet. Yang ni sebelum makan dan sebelum sahur. Okey, 2 dalam air 500 ml. Habiskan, tengok apa jadi. 2 sebelum buka puasa, 2 sebelum sahur. Itu nasihat saya. Kalau you rasa lega, besok cuma 1 sebelum dan 1 sebelum sahur, 1 sebelum buka puasa cukup. Maintenance, okey. Dan kalau you rajin makan buah-buahan, sayur-sayuran semua, itu lagi banyak membantu. Pasal apa? Perut kita kalau banyak serat-serat ni, dia akan selesai banyak isu. Kita tak cerita tentang gastrik saja. Banyak kali saya cerita tentang diabetes, tentang high blood, masalah kanser pun. Okey. Dan akhir sekali kita tutup dengan 3 pantang larang. Semua dah tahu kan? Cepat. 1, tak boleh gula. Nombor 2, tak boleh susu.
Okey, terutama sekali susu daripada binatang, susu daripada bijirin, semua boleh. Almond milk, soya milk, apa lagi, barley milk, rice milk, macam-macam milk sekarang ada kan. You buat sendiri pun lagi bagus. Saya dah kata air kelapa, dan sejak kita dah sampai kita punya honey ni sekarang, the best is honey. Saya saja nak 3 botol lagi untuk bulan puasa ni. Saya dah hitung berapa kali saya nak makan. So very good untuk gastrik. Okay, so orang yang gastrik, kalau boleh fresh terus minum, jangan masuk air panas sangat-sangat. Kalau nak masuk air panas, biar dia suam dulu baru you kacau. Kalau tidak, habis mati dia punya enzim. You beli mahal-mahal, kita ambil daripada pokok tinggi sampai ke gunung-gunung cari kat you, langsung macam makan gula pula nanti. Aloe vera tanam tak? Saya tak ada lagi aloe vera ni. Patut senang juga kan, dalam pasu pun hidup kan. You ambil, you korek dalam dia tu, jangan ambil yang lain, dalam sahaja. Buatkan jus aloe vera. Kalau Mak Saleh dia suka baikkan dia punya gastrik dengan licorice. You kalau pergi kedai-kedai moden, kedai-kedai herba, tanya dia licorice. Dia keras, dia jadi macam gam, hitam warna dia. Okey, nanti balik you buat teh licorice. Dan siapa yang suka cabbage tadi, jangan lupa buat cabbage juice, gobes tu kan, boleh buat sayur banyak-banyak, masuk dalam you punya koktail, buah-buahan, sayur-sayuran tu. Make sure you masuk, lebihkan cabbage daripada sekarang. Cabbage is the number one. Licorice, dan last kali saya nak cerita ialah garam dan air. Semudah garam dan air ni, bila free je, calik garam, minum 500 ml. Calik 2 kali, minum, insyaAllah. Dah banyak orang buat kajian, garam dengan air saja pun boleh meredakan keadaan you. Sebab ingat, dalam hydrochloric acid, dia mesti ada sodium, mesti ada potasium semua tu. Jadi kalau garam bukit, semua sodium, potasium tu dah cukup dalam ni. Okey. Dah mengandung 9 minggu ada gastrik. Orang yang pregnant, yes, dia juga senang mendapat gastrik sebab hormon dia dah lari. So, ikut balik nota saya tadi, banyakkan fiber up, banyakkan makanan yang berserat. Sebab tu saya buat suplemen. Sebab apa? Kadang-kadang tak cukup. Kita rasa kita makan banyak, mana you nak kunyah kan. Sebenarnya bulan puasa ni lagilah tak cukup you punya buah dan sayur kan. So jangan lupa kepada fiber up, okey, jangan lupa kepada sacha inci oil, dan pastikan you ambil ikut dos yang saya tulis. Green tea is also very good. Boleh. Okey. Jangan risau, green tea digalakkan. Dalam banyak-banyak buah, kalau you ada banyak pisang kat rumah, tapi you ada juga buah-buah lain, jangan cuma nak makan pisang saja. Sebab pisang seratnya tak cukup. Okey. Tapi dia boleh mengenyangkan. Okey, itu saja. Banyakkan buah-buah lain lagi daripada pisang sahaja. Okey. Saffron very good. Ya, tapi mahal tu. Jaga baik, okey. Minyak zaitun very good. Minyak flaxseed very good. Tapi untuk saya yang the best, in fact dalam kajian omega 3, the best is sacha inci oil. Ni saya punya favorite star ni. Okey. Jaga pula, ada juga orang menipu pun banyak juga. Ambil video saya macam ni, dia edit betul, dia kata ni Dr. Nordin kata saya punya produk bagus. Tak apalah, yang tu rezeki dia. Kadang-kadang saya kata saya nak saman, dia lari sekejap. 2-3 bulan dia keluar balik. Susu kalau bukan daripada susu kalau daripada binatang, saya kata brand apa pun tak boleh. Habis cerita. Kalau susu datang pada bijirin, semua boleh, no problem. Bye, log out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aja, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma,
asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnorindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.